أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا الأستاذنا، والخصوصا إلى المؤلف الشيخ عبد المعين الحاشمي، من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آنما الإنسان ما لم يعلم. Alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat dan salam atas junjungan besar kita, Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Zuhrina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Dinamakan ia sebagai Surau Diri Jumaat Hidayatul Islamiyah, Taman Sisili, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi membicarakan sebuah kitab yang dinamakan ia sebagai Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Bukhari dan Muslim. Maka telah sampai kita pada topik yang seterusnya, iaitu sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita baru mula ke ataupun dah baca? Baru nak mula. Sudah. Hari ini surat 12. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى وبعلومه في كتابه ونفعني في الدارين الآمن. Kata pengarang kitab, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, Sadatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membetulkan sendiri kasutnya, menjahit bajunya, melakukan pekerjaan rumah sebagaimana kamu mengerjakan pekerjaan rumah kamu. Suatu ketika pada malam hari, keluarga Abu Bakar memberi kami seekor kambing. Saya memegang kambing itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong lehernya. Ini masya-Allah. Pada perkataan Sadatuna Aisyah radhiyallahu anha ini apa dia? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri membetulkan kasutnya. Jadi kasut zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni rata-ratanya adalah kasut yang diperbuat daripada kulit.
Mana rata-rata kasut tu kasut buat daripada kulit. Tu sebab di antara tanda kiamat yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu peperangan yang berlaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku kiamat melainkan apabila nanti akan kamu perangi Allah maksud satu bangsa daripada Turki yang matanya sepet, kemudian kulitnya merah, masya-Allah, hidungnya penyet. Dan ketika itu mereka ini dikenali dengan memakai kasut yang diperbuat daripada rambut. Inilah dia sebut gitu, dia kasut diperbuat daripada rambut, mana kasut yang dibuat daripada bulu atau kain pada hari ini. Jadi kain lah, yang kain. Maka zaman Nabi SAW kasut kain ni belum ada lagi. Walaupun kain telah ada digunakan untuk buat baju, namun kemahiran untuk mengadakan kasut daripada kain belum ada. Kerana zaman itu mereka menggunakan kulit. Jadi kulit ni ada kepayahan sikit untuk buat. Kita biasa kalau kasut kulit hantar tolong jahit-jahit, masya-Allah, ataupun kita hantar repair je kasut kulit ni. Tapi Nabi ni tawaduknya, Nabi membetulkan sendiri kasutnya. Yang kedua kata Aisyah, dan Nabi itu menjahit bajunya. Berlaku koyak dan sebagainya, Nabi menjahit sendiri. Yang ketiga, melakukan pekerjaan rumah sebagaimana kamu mengerjakan pekerjaan rumah kamu. Apa yang kita buat di rumah, jadi cerita Aisyah radhiyallahu anha ni, apa yang kita buat di rumah, menyapu sampah ataupun kita mengemar rumah, ini semua dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam sunnahnya. Sebab kalau orang laki-laki kemar rumah, berias rumah, jangan kita kata ini tak sah, dia nyah ni, kata insya-Allah rumahnya cantik aja. Tak, kerana Rasulullah pun menghias rumah. Dia kata Rasulullah menghias rumahnya ataupun membersihkan rumah. Kita tak kata hias tu Nabi letak bunga. Tak, maksudnya hias ni mana memperbersihkan rumahnya daripada kotor-kotoran tu tadi, agar senang dilihat. Nabi adalah antara makhluk Allah yang paling ramai tetamunya. Tetamu ramai datang rumah Nabi, jangan nak tengok ini Nabi rumahnya selebek je, kata Rasulullah Ta'ala. Mustahil yang macam tu. Yang datang jumpa Nabi SAW ni bukan kata merhain aja. Para raja, pemerintah juga ada yang bertemu dengan baginda Nabi SAW. Baik, lalu ketika itu dikatakan, dan suatu ketika pada malam hari, keluarga Abu Bakar, yakni ayah dia sendirilah, daripada adik-beradik dia, telah memberikan kami seekor kambing. Saya memegang kambing itu dan Rasulullah memotong lehernya. Maknanya sikap tawaduk baginda Nabi SAW itu rendah diri. Kata rendah diri dengan Nabi SAW ni, Nabi sendiri kita kalau bahasa tinggi disebut dalam Malaysia ni, mencemaduli. Kata mencemaduli, memotong berkeringat untuk menguruskan seekor kambing. Makna kalau potong leher kambing, Aisyah pegang ketika itu bukan kata potong kemudian dia jadi daging, tak. Nak lapah, nak membersihkan keluar perut kambing, itu semua Nabi SAW lakukan. Dan Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, janganlah kalian memuliakan saya melebihi kedudukan saya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya sebagai seorang hamba sebelum dia mengangkat saya sebagai seorang Nabi. Ini kata-kata Nabi SAW, perkataan jelas, wahai manusia, janganlah kalian memuliakan saya melebihi kedudukan saya. Jadi Masya Allah, kalau kata Ustaz, sekarang kan ada isu lama yang dibangkit-bangkitkan. Nak cerita dia, isu sebutan Sayyidina, isu sebutan memuliakan Nabi larang. Dah, yang dilarang sini jangan memuji Nabi melebihi daripada kedudukannya, sebagaimana kalian memuji Isa bin Maryam itu sebagai anak Tuhan. Mana gitu? Ini aku ni Nabi, kalau kamu puja lebih sampai jadi kata aku anak Tuhan, rapat dengan Tuhan, tu tak kenalah, tempatnya tu tak sesuai dengan diri baginda Nabi SAW. Namun kalau nak cerita daripada kedudukan makhluk, Nabi yang paling tinggi kedudukan dia. Kenapa? Tu sebab tiap kali kita doa lepas azan, apa dia? Maqamam mahmudan ladzi wa'adda, iaitu tempat Nabi, tempat yang tertinggi, tak dicuit oleh orang lagi. Walhal tempat tu memang dah tinggi dan Allah dah khususkan untuk baginda Nabi SAW. Tapi dengan rendah diri Nabi kata, aku minta bantuan umat, lepas solat, lepas azan, tolonglah doakan pada Allah supaya dikurniakan kepada aku maqamam mahmudan ladzi wa'addah.
Wah, tempat tu memang Nabi punya dah. Ini katalah kita beli rumah ni dah nama kita dah pun, dah sign agreement. Tuan, tolonglah doakan saya dapat rumah ni, insya-Allah. Padahal dah memang milik dia. Tapi nak tawaduk tu, nanti bila orang duduk situ, dia pun terasa, berkat doa saya ustaz tu dapat duduk situ, katanya. Masya-Allah, barakallahu taala. Walhal baginda Nabi SAW telah mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Masya-Allah. Jadi janganlah kalian memuliakan saya melebihi kedudukan saya. Pernah suatu hari baginda Nabi SAW datang ke masjid. Bila melihatkan kedatangan Nabi SAW ke masjid tadi, semua sahabat bangun. Berdiri semua sahabat. Maka kata Rasulullah SAW, duduklah tuan-tuan. Duduklah tuan-tuan. Kerana ada satu hadis baginda Nabi SAW, barang siapa yang gemar dan berharap, dia gemar, suka dan harap apabila datangnya ia tadi disambut dengan dirinya manusia. Manusia berdiri menyambut dia seorang, udahlah datang lambat, lepas tu nak suruh orang berdiri, maka ketika itu dia ini sedang menempah satu jalan menuju ke neraka Allah Ta'ala. Itu kata Nabi SAW. Masya Allah. Maka tu sebab Nabi kata, duduklah tuan-tuan. Ketika itu sahabat semua duduk, kecuali Sayyidina Hasan ibn Sabit. Masya Allah. Sayyidina Hasan ibn Sabit dia tak duduk. Masya Allah. Maka Rasulullah tanya kepada Hasan ibn Sabit, wahai Hasan ibn Sabit, apakah yang mencegahmu daripada menuruti perintahku untuk duduk sebagaimana orang lain duduk? Mana orang lain duduk, pasal awak tak duduk, kan? Kata Hasan bin Sabit, ya Rasulullah, saya minta izin berpuisi. Dia pun baca syair dia, insya-Allah. Berdiri menghormati ataupun berdiri menantikan yang kucintai itulah suatu kewajipan atasku daripada segalian kewajipan. Hairan aku, akal yang waras apabila melihat suatu keajaiban dan kecantikan, mereka tidak terpesona dan juga tidak memberikan penghormatan yang setingginya. Ketika itu baginda Nabi SAW dengar syair Hasan ibn Sabit, dia tersenyum, bukan dia marah. Ni dengar ni, yang ini derhaka ni, aku suruh duduk daripada tadi tak mau duduk, lepas tu bersyair pula dia kata, ada. Bahkan Nabi tersenyum, Nabi raikan apa yang dikendaki oleh Hasan ibn Sabit. Masya-Allah. Maka sambung cerita dia. Suatu hari Rasulullah SAW mandi di sebuah perigi, dan Huzaifah ibn al-Yaman memegang kain bagi melindungi baginda daripada pandangan orang ramai. Setelah selesai, Huzaifah pula mandi dan baginda mengambil kain penutup dan memegang kain itu bagi melindungi Huzaifah. Huzaifah melarang dan berkata, demi ayah ibuku wahai Rasul, jangan lakukan itu. Namun Rasulullah SAW menolak permintaan Huzaifah. Baginda terus memegang kain bagi melindungi Huzaifah yang sedang mandi. Ini masya-Allah. Bayang, kalaulah Nabi SAW itu mandi, Huzaifah al-Yamani ini dia pegang kain macam kita dulu-dulu. Kalau mandi mayat tu kan ramai-ramai pegangkan kain, lindungkan, masya-Allah. Hak ni dia tolong pegang kain, lindung. Kenapa? Kerana Nabi SAW ni antara orang yang paling pemalu. Rasulullah ini orang yang paling pemalu, masya-Allah. Jadi kita kalau kata, ya ustaz, ada tak sirah Rasulullah ni dia pergi mandi sungai ramai-ramai dengan kawan-kawan? Mana tak ada. Mana kalau nak mandi terjun pakai seluar katok, seluar pendek tu, nak terjun dalam ramai-ramai, tak ada. Rasulullah seorang yang sangat pemalu. Insyaallah, barakallahu taala. Hatta, minta maaf dengan izin saya sebut apa yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, selama mana aku bersama dengan Nabi SAW, kami bersama, yakni duduk dalam kehidupan sebagai suami isteri, aku tidak pernah melihat kemaluannya Rasulullah SAW. Sampai tahu tu, masya-Allah, barakallahu taala. Kerana Rasulullah orang yang sangat pemalu. Masya-Allah, barakallahu. Jadi ketika nak mandi ni, Huzaifah al-Yamani tahu dengan sifatnya Nabi itu sebagai seorang pemalu, lalu dinaikkan kain untuk melindungi Nabi yang nak mandi. Nabi mandi ni bukan banyak sangat pun, masya-Allah. Bukan beria mandi macam kita. Kita mandi beria betul. Situlah dengan shower dengan sabun semua. Nabi dah. Hatta disebutkan dalam riwayat, Nabi mandi junub hanya menggunakan 4 liter air. 4 liter air je Nabi SAW. Kita 4 liter baru mukadimah tu cuci kaki. Allah Ta'ala ni, masya-Allah. Ini baginda Nabi SAW. Tapi yang lebih menghairankan, apabila setelah selesai mandi, Huzaifah al-Yamani pula nak mandi,
Rasulullah SAW pula memegang kain untuk Huzaifah Al-Yamani. Mana give win-win situation. Ya Rasulullah, saya pegang untuk awak pegang untuk saya. Sepatutnya macam tu. Tapi Huzaifah Al-Yamani merasa malu dengan perbuatan tadi. Yang pegang ni bukan kaleng-kaleng punya orang, bukan biasa-biasa. Masya Allah, ya Rasulullah, jangan pegang macam tu ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW menolak. Rasulullah ni adalah, bukan kita kata Rasulullah tu tolak tak. Mana kalau Rasulullah ni orang yang tak pernah menolak permintaan. Kalau permintaan itu baik, permintaan itu tadi adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat, Nabi SAW tidak akan tolak. Tapi kali ini kita kata Rasulullah SAW menegah ataupun melarang Huzaifah Al-Yamani daripada melarang Rasulullah memegang kain itu. Kerana sebentar tadi engkau telah lakukan ke atas aku begini, maka aku gantikan juga gitu. Kata apa nama bahasa Jawanya apa, what you give you get back. Masya-Allah taala anhu, masya-Allah. Apa awak bagi awak dapat baliklah, kata dia, masya-Allah. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memegangkan kepada kain Huzaifah Al-Yamani itu tadi. Baik. Di antara contoh sifat tawaduk baginda yang lain adalah baginda tidak kisah menunggang haiwan apapun. Kadang-kadang baginda menunggang kuda, kadang unta, bagal, kuda kecil atau himar. Bahkan kadang-kadang baginda berjalan tanpa alas kaki, tanpa ridak dan selendang, dan tanpa penutup kepala. Dan kita ibik kata salah satu sifat tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ini untuk diri baginda. Untuk diri baginda, baginda tidak memilih. Kalau nak pergi naik unta pun unta boleh, naik kuda boleh, kalau naik keldai boleh, kalau naik bagal pun boleh, kata Masya. Ini untuk diri baginda. Tapi dalam untuk agama Nabi SAW pilih. Dan untuk agama Sayyidina Rasulullah SAW pilih. Ketika peristiwa hijratun Nabi SAW, Nabi tak keluar hijrah pergi naik keldai. Bahkan ketika itu Nabi SAW tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa tunggangan kita nak pergi? Maka Abu Bakar faham dengan kalimah Rasulullah SAW tu. Abu Bakar ni banyak unta, boleh je. Ya Abu Bakar, jom kita pergi, unta dah ada ni. Masya Allah. Tapi tak, tanya dulu pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa tunggangan kita nak pergi ni? Maka Abu Bakar pun tahu dengan maksud Nabi, pergi ke dalam kandang unta. Kandang unta ni berlapis-lapis macam lembu, kandang lembu kan, ada lembu pertama, kedua, ketiga. Pergi kandang unta yang dalam, dia ambil 2 ekor unta merah. Unta merah zaman disebut unta merah. Ya. Bila kata unta merah, bulunya coklat lebih lah, lebih ke oren-orenan tu dipanggil unta merah lah. Maknanya unta ni unta yang paling high speed. Dia punya kuasa kuda tu lebih besar. Walaupun dia unta sebut kuasa kuda juga, tak apalah. Dia kata makna dia punya perjalanan tu lebih kuat. Kalau unta biasa boleh tak minum 15 hari, unta ni 30 hari tak minum tak apa. Masya-Allah. Kalau berjalan unta lain semua 110 km per jam, ini boleh pergi 210. Mana dia punya high power tu lebih. Tabarakallah. Ini untuk agama Allah. Nabi akan ambil yang paling terbaik. Disebutkan gitu, Masya Allah. Adapun dalam cerita ini ialah berkaitan diri Nabi SAW. Nabi kan nak pergi pasar, kat perumpamaan kita hari ni, kancil pun boleh, kelisa pun boleh, azia pun boleh, maibi pun boleh. Naik besar sikit, wira boleh, wajah boleh, sedan boleh. So, nak mewah sikit, Audi ke, BMW ke, Mercedes ke pun boleh. Bentley pun tak ada masalah. Allah Ta'ala, tak ada jadi pilihan. Kerana salah satu daripada sifat baginda Nabi, jangan cerita bab tunggangan dia je ataupun kenderaan dia. Bahkan disebutkan Nabi SAW dalam kitab Syama'il Rasulullah SAW, periwayatan Al-Ghazali, diceritakan bahawa Nabi SAW adalah manusia yang tidak pernah merancang makanan. Dia tak ada, Rasulullah bukan rancang makan. Tengah hari nak makan apa? Makan ketam masak lemak cili api sedap juga ni, kata Masya Allah. Ada tak Rasulullah? Tak. Apa yang ada pada waktu tengah hari, apa yang ada pada waktu pagi, Nabi makan saja. Apa ada tanpa komplain. Alamak, apa ni? Lempeng lagi, semalam lempeng, hari ni lempeng, besok lempeng. Ada tak ada, itu bukan komplainnya baginda Nabi SAW. Kalau hatta urusan perut saja Nabi SAW tidak ada perancangan, apatah lagi urusan perjalanan. Nabi biasa saja. Yang kedua, bahkan dikatakan sini, bahkan kadang-kadang Nabi berjalan tanpa alas kaki.
Mana Nabi pernah tak pakai selipar juga. Nabi jalan-jalan tak pakai alas kaki. Ini biasanya dalam musim bunga lah, kita panggil musim Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jarang tak pakai selipar musim sejuk dengan musim panas. Nanya kaki macam. Musim sejuk di Arab ni, dia bukan serupa macam musim sejuk di Eropah dah. Musim sejuk Arab ni, dia musim sejuk angin. Hawa, al-hawaun, dia panggil hawa ni, dia merosak tulang. Itu sebab kalau di Turki, saya ada kawan ketika di mengaji di Mesir tu, Turki, dekat Turki ada salji kan, insyaAllah. Dia kata, ini baju, dia tunjuk baju dekat dalam sweater tu. Baju ni, di Turki saya pakai satu ni dah cukup dah, kata dia. Saya boleh jalan-jalan. Kerana di Mesir, di Turki, sejuk dia tu, sejuk disebabkan salji. Dia jadi hanya suhu Celsius yang ada di keliling dia sejuk. Tapi di Mesir ni saya kena pakai 2 lapis. Kerana di Mesir dia bukan sekadar sejuk, tapi angin tu tuju ke dada. Itu sebab kita kalau pergi mengaji dulu, kenapa orang-orang di Mesir tu, Tok Syekh Azhar, dia pakai jubah belah macam ni. Kerana dia ambil baju ni, dia boleh masuk dalam dada. Dia akan sorot dada ni, bila berjalan angin tu kena kat kitab je. Dia sakit, boleh sakit dada tu kalau angin tu terlalu kuat tu. Kena waktu ribut padang pasir. Lagilah masya-Allah tabarakallah taala. Nak kata Nabi pernah tak pakai selipar atau pakai alas kaki, tapi pada musim Rabi', pada musim bunga, waktu suasana yang tenteram. Nabi tak memudaratkan diri. Jangan kata Nabi pun pernah tak pakai selipar musim panas, tak ada. Nabi bukanlah orang yang memudaratkan dirinya dalam hal-hal yang demikian rupa. Seterusnya yang kedua, seterusnya Nabi SAW pernah juga berjalan tanpa memakai rida, tak bawa rida. Nabi jalan biasa tak pakai rida. Dan juga Nabi pernah berjalan tanpa menutup kepala. Jadi tak menutup kepala ni bukanlah bererti Nabi SAW jalan jauh tak pakai kepiah. Bukan, tak pakai kesengkuk. Nabi SAW dikatakan tak pakai penutup kepala ni ketika ia berhampiran dengan rumahnya. Itu sebab kalau Tok Guru pondok nak cerita Tok Guru pondok, insya-Allah kita bukan semua aliran pondok nak, insya-Allah kata Tok Guru pondok, orang yang keluar dari rumah 40 langkah tanpa menutup kepala daripada rumahnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fasik kecil, kata dia, masya-Allah. Sampai tara tu mereka nak kekalkan suruh pemakaian penutup kepala. Namun dalam hadis cerita baginda Nabi pernah juga tak pakai penutup kepala. Jadi ia bukanlah kita katakan suatu masalah, kerana baginda Nabi SAW juga pernah tidak memakai penutup kepala. Baik, yang kedua, Rasulullah SAW sering mempersilakan hamba sahaya atau sahabat-sahabatnya membonceng di belakangnya. Baginda pernah memboncengkan Usamah ibn Zaid dari Arafah, Al-Fadl ibn Abbas dari Muzdalifah, dan juga Muaz bin Jabal, Ibnu Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Nabi antaranya tidak lokek apabila berkenderaan. Kita kan kalau kenderaan, tak boleh naik, ini tempat presiden, ini. Dia seorang je boleh naik di situ, tak boleh orang lain. Ada makna satu kemuliaan. Tapi bagi diri baginda Nabi SAW, apabila Nabi bawa tunggangan tadi, mari naik, duduk belakang. Masya-Allah. Kaldai ni, disebut kaldai ni bukan panjang mana pun, tapi tak kala Nabi naik atas kaldainya, boleh bonceng lagi satu orang kat belakang tu, menyengit orang tadi tu, kata menyengit tu, pegang Nabi SAW, nak dapat yang itu. Mereka tunggu kalau Nabi naik kenderaan yang kecil tu, itulah lagi seronok nak naik. Kenapa? Kerana kami akan dekat dengan Nabi SAW, kami dapat pegang Nabi SAW. Kalau naik kenderaan besar, mungkin kita agak jauh sikit, baru ada ruang. Namun sahabat lebih suka kalau Nabi SAW tu dapat bawa kenderaan yang kecil, kerana lebih dekat dengan Nabi SAW. Baik. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak berasa segan tidur di atas lantai. Apabila para sahabat membentangkan kain, baginda tidur di atasnya. Kalau tiada kain, baginda biasa tidur di atas lantai. Alas tempat duduk baginda berisi sabut, panjangnya hanya 2 hasta dan lebarnya 1 hasta. Lebih sedikit baginda tidur di atas tikar, dan baginda tidak punya alas tidur selain itu. Ni tawaduknya baginda Nabi SAW. Apa dia? Nabi ni boleh tidur atas lantai.
Duduk sama-sama sahabat baring sampai orang tak kenal mana satu nabi mana satu sahabat ni. Kalau waktu tidur baring di atas lantai, itulah nak cerita tu. Kerana tidak ada kelainan. Hak ni nabi pergi ulur bantal pada baginda Nabi SAW, bagi bantal. Maka tak ada. Nah, bagaimana sahabat tidur, begitulah nabi tidur. Dan ada daripada sahabat yang memuliakan baginda Nabi SAW, iaitu mereka membentangkan kain. Itu sebenarnya antara fadail, kelebihan ridak yang dibawa ni tadi. Kadang-kadang ada bila nak makan, dia dibentangkan jadi saprah. Kadang-kadang kalau nak digunakan sebagai alas tidur, dibentangkan sebagai alas tidur. Jadi alas tidur ni di mana? Biasanya dalam rumah Allah. Bila tidur dalam rumah Allah, pastikan ada alas tidur. Mentang-mentang kapet kita beli ni sampai 40,000 kata Masya Allah. Takkan tak boleh tidur atas kapet? Boleh, bagi alas. Masya-Allah Ta'ala. Alaskan atas kapet tersebut. Kerana khawatir, kita bukan sangka-sangka sedap pula kapet, buka aircon nyenyak tidur, sekali mimpi yang indah-indah pula. Masya-Allah Ta'ala. Nah, cerita gini Masya-Allah, hatta sehingga tadafa'ul mani, keluarlah akan air tersebut. Ini itu yang dikendaki lapik tadi. Masya-Allah. Tapi kalau tiada kain, baginda biasa tidur di atas lantai. Alas tempat duduk baginda berisi sabut. Panjangnya hanya 2 hasta dan lebarnya 1 hasta lebih sedikit. Mana Nabi ada satu bantal untuk duduk yang mana dalamnya berisi sabut. Sabut lah mana sabut yang dilerai-leraikan macam kita hari ni orang buat apa nama katil kan, selain dia letak span kan, dia letak sabut dalam tu. Tu Nabi SAW punya tempat duduk. Mana kasarlah tempat duduk baginda Nabi SAW tu. Dan bukanlah besar sangat, dalam kurang 2 hasta. Apa 2 hasta? 1 meter kot. 2 hasta dan 1 meter, 3 hasta baru 1 meter. 2 hasta, kecil lah, kurang 1 meter dia punya panjang, dan lebarnya hanya 1 hasta. Besar bantal je tuan-tuan. Bantal tidur tu lah, itulah alas duduk baginda Nabi SAW. Dan apa disebutkan lagi yang lebih menarik di sini, bahawasanya baginda Nabi SAW itu tidur di atas tikar, dan baginda tidak mempunyai alas tidur selain itu. Ini cerita di mana? Di Madinah. Ketika Nabi di Madinah, Nabi tidur hanya di atas lantai. Adapun ketika di Makkahul Mukarramah, Nabi ada alas tidur dan ada katilnya. Sebut gitu. Sebelum kenabian Nabi baginda Nabi SAW, bukankah beliau itu duduk dengan seorang wanita yang kaya yang namanya Khadijatul Kubra? Jangan kita rendahkan martabat Khadijah, kita duk sangka fakirnya Nabi ni ketika dengan Aisyah, dengan Khadijah. Ketika bersama Khadijah ada kelengkapan tu. Itu sebab ketika mana firman Allah Ta'ala tersangkut, wahyu tak turun. Antara surah yang lambat turun surah apa? Surah Ad-Duha. Dalam surah Ad-Duha diceritakan dalam tafsir Nurul Ihsan penggal yang keempat. Tuan Husin Kedah cerita, minta maaf bukan Tuan Husin Kedah, Syekh Abdul apa nama Allah, Fadilatul Tuan Haji Sa'id bin Umar Qadi Jitra Kedah, dia cakap apa? Dan di antara asbab kenapa surah tadi tak turun, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau sebagaimana yang mereka katakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahkan yang kemudian itu nanti lebih baik daripada permulaan. Maka ada beberapa tafsir, saya buka 6 tafsir nak dapatkan cerita itu. Di antara 2 daripadanya mengatakan antara sebab wahyu tadi tak turun kerana di bawah katil baginda itu, dalam rumah Nabi itu ada anak anjing, jarru. Anjing tadi masuk menyorok dalam tu. Ketika anjing tu ketakutan, dia pergi lari menonong masuk dalam rumah Nabi, dia menyorok bawah katil dan mati. Maka anjing tadi mati bawah katil tadi tu. Ni mungkin musim panas. Kalau musim panas, bau apa semua tak ada. Dia berkerin. Dia jadi macam ikan kerin, tak ada bau dah. Maka ketika itu wahyu tak turun-turun. Sampailah disebutkan dalam riwayat,
Asy-Syifa telah datang ke rumah Khadijah, membersihkan rumah Khadijah dan mengeluarkan bangkai anak anjing tersebut. Setelah bangkai itu keluar, barulah datang malaikat Jibril menurunkan wahyu. Itu sebab di antara asbab kata orang Islam tak boleh simpan anjing dalam rumah, kerana kata malaikat Jibril, aku tak datang sebab ada bangkai anak anjing dalam rumahmu. Itu anak anjing. Subhanallah taala anhu. Ini asbab daripada tafsir menceritakan demikian rupa. Maknanya kalau kata Nabi tak ada alas tidur, ini cerita di Madinah, ketika Nabi berjuang di Madinah. Adapun ketika di Makkahul Mukarramah, baginda Nabi SAW ada alas tidur berdasarkan tafsir tadi, yang anak anjing masuk dalam bawah katilnya baginda Nabi SAW. Baik, seterusnya yang keempat, apabila Rasulullah SAW datang daripada perjalanan jauh, anak-anak kecil menyambutnya. Baginda mendekati mereka, mengendong salah seorang daripada mereka dan memangkunya, manakala yang lain ada yang disuruh memboncengnya dan ada yang disuruh membonceng sahabat-sahabatnya. Anak-anak itu pun gembira dan bangga. Antara mereka ada yang berkata, tadi Rasulullah SAW memangku saya dan kami membonceng di belakangnya. Ada juga yang berkata, dan Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya membonceng kami. Ini disebut dalam kisah apabila Nabi itu dalam perjalanan yang jauh. Orang kalau tak nampak Nabi SAW satu hari, mereka ni tak keruan. Nabi, mana Nabi? Nabi tak nampak hari ni. Rindu satu penduduk Madinah tu, satu kota duk rindu, mana baginda Nabi? Hari ni kami tak nampak Nabi SAW. Walhal hari-hari itulah qurrah aini, penyejuk mata kami melihat baginda Nabi SAW. Itu sebab dalam cerita dia apa? Apabila Rasulullah datang daripada perjalanan jauh, mana Nabi keluar musafir, kemudian Nabi balik. Bila Nabi balik, orang sambut baginda Nabi SAW ni, di antaranya budak-budak. Mereka bondong lari pada baginda Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi akan mengambil salah seorang, Nabi pikul. Dan kata Nabi lagi, anak naik belakang saya, kendong macam kita bawa budak tu, mengendong tu, kendong budak macam tu. Mana yang lain tak dapat tu, ni sahabat saya banyak lagi ni, pergi naik belakang dia orang. Nabi suruh. Sahabat tak cakap apa, amin naik. Sahabat keras ke, sahabat tak keras ke, Masya Allah, yang memang tak jaga bengih punya orang bawa pedang ke, naik belakang Rasulullah suruh naik ni. Tak ada satu orang membangkang daripada Rasulullah juga. Maka budak ni akan sembang dengan kemegahan. Waktu tu dia cerita, tadi saya lah yang dikendong oleh Rasulullah SAW. Ini satu kemuliaan. Tanda seorang tu dikendong oleh Rasulullah, pastinya budak tadi akan memiliki suatu bau yang lain daripada semua orang. Kerana Rasulullah ni ada satu bau aroma badannya yang tersendiri, yang Allah bagi pada Nabi. Air peluhnya tu jadi minyak wangi. Ketika dia pegang kepala budak, ketika mana dia kendong budak tadi terserap aroma Rasulullah SAW. Dan pasti bila budak tadi balik ke rumah, mereka, mak bapak mereka akan tahu bahawa anaknya dikendong oleh Rasulullah, kerana ada bau Rasulullah SAW. Itu sebab orang yang nak kata saya tadi dikendong oleh Rasulullah, buktinya dia memiliki bau Rasulullah SAW. Kalau dia cakap tadi Rasulullah ada kendong saya, hapak je bau kamu ni, insya-Allah tak ada, bohong dia berdoa hari ni, kata orang Perak, bohong dia kata. Jadi makna Nabi SAW dengan tawaduknya mendukung budak dan mengendong budak. Masya-Allah. Naik belakang saya. Nabi di Madinah ni umur berapa? Dah 50 tahun lebih. Masya-Allah, masuk 60 dah waktu tu di Madinah. Masya-Allah. Nabi kendong di depan dukung, belakang pikul lagi. Dua budak berjalan sekali. Tongkat di tangan nak jalan. Rasulullah taala anhu. Masya-Allah, ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat tawaduknya terhadap orang yang merinduinya, terhadap orang yang menanti-nantikannya. Nanti kita akan cerita pula berkaitan tentang hadiah yang orang berikan kepada Nabi SAW dan apa yang Nabi lakukan pada mereka. Itu kita akan sambung pada siri yang akan datang, insya-Allah tabarakallahu taala. Jadi sekadar itu saja yang diibunda rahmatillah subhanahu wa taala. Item nombor 3 type lantai. Oh,
Dia bukan, dia sunnah di situ ada banyak. Dalam cerita ni, kalau kita tidur atas lantai kemudian mengiring, dapat 2 sunnah. Kenapa? Lantai satu sunnah, mengiring satu sunnah. Adapun kalau kita tidur atas tilam king coil sekalipun, tapi kalau kita mengiring, ada juga sunnahnya. Itu sunnah kita tidur mengiring tadi. Jadi makna jangan kata oh kita tidur atas tilam tak ada sunnah. Ada. Macam orang kata, ustaz, kita kena duduk Eropah. Di Eropah tu ada sunnah, ustaz. Kenapa? Mereka naik kereta pakai kaki kanan. Mereka masuk kereta kaki kanan, kita masuk kereta kaki kiri. Jadi sunnahnya hanya di Eropah aja, di Malaysia tak ada. Dia tak tahu pula sunnah besar lagi di Malaysia. Di mana pula? Kalau di Eropah dia masuk kereta kaki kanan habis. Kalau di Malaysia armrest dia sebelah kiri. Nabi kan duduk macam ni mengiring ke sebelah kiri. Jadi kita bawa kereta armrest letak tangan belah kiri. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana masya-Allah tabarakallah taala anu. Jadi tiap-tiap situasi, tiap-tiap keadaan yang baik ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana hatta tidur tadi pun ada sunnahnya, walaupun kita tidur atas king coil tadi ataupun atas tilam yang empuk. Masya-Allah taala. Cuma kekurangan macam orang berus gigi. Orang gosok gigi dia pakai dali ke Colgate ke apa sebagainya, tapi dia pakai berus gigi. Dia dapat sunnah apa dia? Sunnah membersihkan gigi, satu sunnah. Tapi kalau dia bersihkan gigi dengan kayu siwak, dia dapat 2 sunnah. Sunnah pertama sunnah bersih gigi, sunnah kedua pakai apa yang Nabi pakai. Itu dia cerita dia. Hari ni kita pakai kayu berus gigi, dapat juga sunnah. Jangan kata tak dapat sunnah, dapat. Itu sunnah membersihkan gigi. Wallahu a'lam. Macam tadi tidur tu, wallahu a'lam. Baik. Jadi sekadar itu saja pada pagi yang mulia ini. Salah silap tutur bicara saya, apa yang saya sampaikan kiranya tidak bertepatan dengan murad kita, bersalahan dengan pandangan para ulama. Kepada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekalian yang saya nyusun 10 jari, mohon maaf di atas ketelanjuran kata-kata saya, kesilapan dan juga kekurangan saya mohon ditegur dengan teguran bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقربت لنا في ديننا مع لقدر أنسى وذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي وصديق وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر الدعوة أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Wal 'Asr.